Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada siri yang ke-239 daripada pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan kita telah tiba pada riwayat 4392 di mana menerangkan hadis-hadis berkenaan tentang bahawa jika berlakunya kematian pada kandungan disebabkan jenayah, maka ada diatnya. Begitu juga kewajipan membayar diat bagi pembunuhan yang berlaku secara khata', tidak sengaja, ataupun syibhul amad, maka yang perlu untuk membayar diat adalah ahli keluarga kepada al-jani penjenayah. Ahlan-ahlan kepada Fauzi Ahmad Isa, Fatimah Samsuddin dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang lain. Masih lagi kisah berkenaan tentang dua orang wanita daripada Banu Huzail, yang mana salah seorang daripada mereka telah mencederakan yang lain sehingga gugur janin kandungannya dan akhirnya menyebabkan kepada kematian dia. Riwayat baca 4392. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, darabat imra'atun, telah memukul seorang wanita, darrataha, madunya. Darah, madunya. Maka dalam riwayat ini lebih jelas kenapa mereka bergaduh, kerana mereka ini adalah madu di antara satu sama lain. Bi'amudin, dia telah pukul dengan kayu fustatin kemah. Tapi perlu dijelaskan bahawa ianya adalah kayu yang kecil, kayu yang tidak berat. Sebab kalaulah ianya kayu yang besar, maka Nabi tidaklah memutuskan sebagai syibh amad, sebaliknya sebagai pembunuhan dengan niat, pembunuhan dengan sengaja. Wahiyah hublah, dan wanita yang kena pukul tersebut dia dalam keadaan mengandung, lalu telah membunuh wanita tersebut. Qala, berkata perawi, wa ihdahuma lihyaniyah, salah seorang daripada mereka adalah daripada Banu Lihyan. Qala, berkata perawi, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW telah menetapkan diat wanita yang kena bunuh tadi ala isabatil qatilah, yang perlu untuk membayarnya adalah ahli keluarga pembunuh, ahli keluarga pembunuh. Kenapa ahli keluarga dia kena bayar? Sebab ianya bukanlah pembunuhan dengan niat, bukanlah pembunuhan dengan sengaja. Wa ghurrah, dan perlu untuk membayar seorang hamba, 5 bagi janin, bagi kandungan yang berada di dalam perut wanita tersebut. Faqala rajulun, maka telah berkata seorang lelaki, kita dah sebut namanya di atas, iaitu Hamal bin Malik bin Nabirah. Kalau kita tengok pada baris yang kedua, nama penuhnya Hamal bin Malik bin Nabirah. Maka beliau telah berkata, anaghram, adakah kami perlu membayar diat man la akal, janin yang tidak boleh makan dan minum, walastahallal, dan tidak boleh mengeluarkan suara. Famithlu zalika yutal, maka perkara seperti seumpama itu sepatutnya dibatalkan, dimaafkan. Yutal bermaksud yuhdar ataupun yubtal. Maka Nabi SAW pun bersabda, as-saj'un, dia telah mengungkapkan sajak, mengungkapkan kata-kata puitis seperti mana orang Arab melakukannya. Maksud Nabi SAW cela perbuatan tersebut. Wa ja'ala alaihimud diyah, dan Nabi tetap menetapkan ke atas mereka diat yang perlu dibayar. 4393, lebih kurang riwayat yang sama, baca.
Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau telah berkata, inna mura'atan, seorang wanita, qatalat, telah membunuh darrataha, madunya. Dibunuh dengan apa? Bi'amudin, dengan kayu kecil, fustatin, yang biasa diguna pada kemah. Fa'utiya fihi Rasulullah SAW, maka dibawakan wanita yang telah membunuh tersebut kepada Nabi. Faqada, maka baginda telah menetapkan hukuman ala aqilatiha, bahawa keluarga wanita pembunuh tersebut dia perlu untuk membayar diet. Keluarga dia kena bayar. Sebab ia ini adalah qatal shibhi amad, bukannya qatal amad, bukannya pembunuhan dengan niat. Faqada, dan Nabi telah menetapkan hukuman fil janin, pada pada hamba, pada kandungan yang masih lagi berada, pada janin yang masih lagi berada dalam kandungan, ianya perlu dibayar dengan ghurrah. Apakah ghurrah? Seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Faqala ba'du asabatiha, maka sebahagian daripada ahli keluarga wanita yang perlu membayar, mereka telah berkata, anadi, adakah kami perlu membayar diat? Man la ta'ima wala syarab, seorang satu janin yang masih belum boleh makan dan minum, wala saha, dan tidak boleh menjerit ataupun mengeluarkan suara. Wa mithlu dzalika yutal, dan perkara seumpama ini sepatutnya dibatalkan. Qala faqala, maka baginda pun bersabda, saj'un, kata-kata puitis, kasaj'il a'rab, seperti mana sikap orang-orang badui, orang-orang luar bandar. 4395 baca sanad dia. Maka dalam riwayat ini disebutkan, fa'asqatat, maka dia telah menyebab berlakunya keguguran pada kandungan tersebut. Farufi'a, maka dibawakan kes ini kepada Nabi. Betul ke yang tu? Oh, 94. Okey, yang tu tak ada apa-apa nak terjemah sebab sanadnya sahaja. 4395 baca sanad dia. Fa'asqatat, maka dia pukulan tersebut, dalam sebuah riwayat menyebut dia baling batu, dalam sebuah riwayat menyebut dia pukul dengan kayu. Berkemungkinan kedua-duanya berlaku, tapi niat dia bukanlah nak membunuh. Maka dia telah menyebab gugurnya kandungan janin wanita tersebut. Maka dibawakan kes ini kepada Nabi, faqadha fi, maka Nabi SAW telah menetapkan pada wanita tersebut, bi ghurrah, dia perlu membayar seorang hamba, wa ja'alahu ala awliya'il mar'ah, dan Nabi telah memutuskan bahawa keluarga wanita ini yang perlu membayar diyah apabila ibunya juga meninggal dunia. Walam yazkur fil hadits diyatal mar'ah. 4396 baca sanad dia. Miswar bin Makhramah, sahabat Nabi radhiyallahu taala telah berkata, istasyara Umar bin Khattab sewaktu menjadi khalifah telah meminta pandangan, telah bermesyuarat annas dengan orang ramai, fi milasil mar'ah, berkenaan tentang janin seorang wanita yang dibunuh ataupun gugur disebabkan pukulan, pergaduhan dan seumpamanya. Maka milas pada baris yang pertama ianya memberi maksud janin. Maka Mughirah bin Syu'bah berkata, syahidun Nabi, aku pernah hadir bersama dengan Nabi SAW, qada, di mana baginda telah menetapkan hukuman pada kes ini, iaitu bila gugurnya janin, bila gugurnya kandungan, perlu untuk membayar dengan ghurrah. Apakah maksud ghurrah? Abdin, hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab berkata, i'tini, datangkanlah kepadaku seseorang yang boleh menjadi saksi bersama dengan kamu. Qala fasyaida lahu Muhammad bin Maslamah, maka Muhammad bin Maslamah telah menjadi saksi bahawa itu adalah ketetapan yang Nabi SAW buat, sebagaimana kata-kata Mughirah bin Syu'bah. Jelas ke jelas? Kita dah selesai dah kisas, kita mula masuk berkenaan tentang hukuman-hukuman hudud. Dan yang pertama diletakkan adalah haddis sariqah, apa hukuman bagi orang yang mencuri dan apakah nisab kadar pencurian yang berlaku
lalu menyebabkan tangan akan dipotong. Lalu kalaulah dicuri benda yang tak bernilai, maka tangan tak kenalah tidaklah dijatuhkan hukuman had mencuri. Riwayat 4397 baca sanad dah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata, kana Rasulullah adalah Nabi SAW yaqta'us sarib, ada memotong tangan pencuri. Tapi bila dia mencuri apa? Fi rub'ati dinar, pada kadar 1/4 dinar. Fasa'idan dan lebih. Pada zaman kita 1 dinar lebih kurang 1,003. Maka 1,003 bahagi 4 apa? Ya? Ya. 1,003 bagi 4 apa? Katakanlah 1,002 senang kira. 1,002 bagi 4 berapa? 300. 300. Maka bila seseorang itu mencuri kadar 1/4 dinar, 1/4 dinar emas, maka katakanlah lebih kurang 300 ke atas. Maka bila sabit jenayah dia sama ada dengan saksi ataupun dengan pengakuan dalam Islam, maka hukuman hanya boleh dijatuhkan, kes hanya boleh diterima bila ada saksi. Dan setiap hukuman berbeza-beza kadar saksi dia. Dan saksi tersebut mestilah adil, mestilah telus, bukanlah sembrono mana-mana saksi. Dan apabila sabit aduan, dia mencuri 1/4 dinar, anggaran katakanlah 350 ataupun lebih, maka barulah dijatuhkan hukuman dipotong tangan. Terus 4,398 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdul Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar Tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Sulaiman bin Katsir wa Ibrahim bin Sa'd kulluhum an az-Zuhri bimithli fi hadzal isnad. Tapi bukanlah senang nak potong tangan begitu sahaja. Kalaulah contoh duit yang diambil tersebut, barang berharga yang diambil tersebut tak disimpan di tempat yang selamat, maka tak ada kena potong walaupun dia curi contohnya berpuluh juta sekalipun. Tak ada kena potong tangan. Yang dipotong tangan antara syaratnya adalah mestilah barang berharga tersebut berada di tempat yang selamat, tempat yang terpelihara, tempat yang orang tak boleh nak ambil sepatutnya. Maka kalaulah di tempat yang terbuka, maka tidaklah ada sebarang hukuman memotong tangan dan seumpamanya. Kemudian pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12 daripada bawah. Kata Imam Nawawi, syarat bahawa perlu ada nisab untuk menjatuhkan hukuman pada kesalahan mencuri. Ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahawa dalam pemotongan tangan pencuri adalah salah satu daripada hukum agama. Waqtalafu, dan mereka telah berbeza pendapat berapakah kadarnya. Maka ada sebahagian menyebut la yushtaratu nisab, tidak ada sebarang nisab. Bahkan akan dipotong sama ada apa yang diambil itu sedikit ataupun banyak. Dan pandangan zahir ini ditolak. Pandangan yang kedua adalah Ibnu binti Syafi'i, yang mana beliau meriwayatkan Allahumma salli ala pandangan dia adalah sama. Kemudian pandangan yang seterusnya, wa qala jamaahirul ulama, majoriti para ulama menyebut tidak boleh dipotong tangan kecuali pada pencurian yang berlaku pada kadar nisab dia. Itulah 1/4 dinar dan ke atas. Okey, berapakah jumlah nisab? Ini pun para ulama berbeza pendapat. Baris bawah dia, tahdidu, penetapan kadar nisab. Thumma ikhtalafu fi qadrin nisab. Kemudian para ulama berbeza pendapat berapakah kadar nisab mencuri. Nisab bermaksud had mencuri yang akan dijatuhkan hukuman potong tangan. Imam Syafi'i berkata 1/4 dinar emas ataupun yang seumpamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baris bawah, berkata Imam Malik, Ahmad, Ishaq bin Rahway, tuqta'u, maka dipotong tangan pada pencurian 1/4 dinar atau 3 dirham ataupun harga yang seumpamanya.
Dan ini adalah pandangan para ulama. Terus 4,399 macam ini semua riwayat lebih kurang sama. Maka dibawakan hadis ini nak menerangkan dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa dipotong tangan apabila seseorang itu mencuri pada barangan yang bernilai 1/4 dinar dan ke atas. Tak kisahlah berapa dirham. Yang penting nilai dia 1/4 dinar dan ke atas. Lebih kurang RM350 pada zaman kita. Terus 4,399. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala daripada Nabi SAW baginda bersabda, la tuqta, tidak boleh dipotong yadus sarik, tangan pencuri, kecuali jika dia mencuri 1/4 dinar fasa'idan ataupun lebih. Bila dia mencuri 1/4 dinar yang dikira sebagai satu nilai yang besar, maka barulah akan dipotong tangannya bila dia sabit dengan aduan ataupun penyaksian daripada diri dia, pengakuan daripada dirinya. 3 hadis berikut ni kita tidak terjemah sebab lebih kurang sama, 4,400, 4,401 dan 4,402. Wabihi ilaihi qala wadathani Abu Tahir wa Harun bin Sa'id al-Aili wa Ahmad bin Isa wa lawzu li Harun wa Ahmad qala Abu Tahir akhbarana wa qala al-akharani haddathana Ibn Wahb qala akhbarani Makhramah an Abi an Sulaiman bin Yasar an Amrata anna sami'a Aisyah radhiyallahu anha tuhaddithu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqta'ul yad illa fi rub'i dinar fama fawqah. 4,401 pun kita tidak terjemahkan. Wabi ilaihi qala hadatsani Bishr bin al-Hakam al-Abdi qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Yazid bin Abdullah bin al-Hadi an Abi Bakr bin Muhammad an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha anna sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqta'u yadu sarik illa fi rub'i dinar fasa'idan. 4,402 pun lebih kurang sama riwayatnya. Wabi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin al-Muthanna wa Ishaq bin Mansur jami'an an Abi Amir al-Aqadi qala hadatsana Abdullah bin Ja'far min walad al-Miswar bin Makhramah an Yazid bin Abdullah bin al-Had bihadzal isnadi mislah. 4,403 baca sanad dia. Ini menceritakan tak semestinya duit. Kalaulah sesuatu barang itu bernilai berharga kadar 1/4 dinar ataupun lebih, seperti perisai, baju besi dan seumpamanya, maka tetap akan dijatuhkan hukuman had memotong tangan. Terus daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata, lam tuqta, tidaklah dipotong tangan pencuri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqal, pada sesuatu yang bernilai kurang daripada fi aqal min thamanil mijan, pada sesuatu yang kurang harganya daripada harga perisai. Al-mijan ni perisai. Adapun hajafatin atau turusin adalah tafsir kepada mijan, sebab itu mereka itu pun baris bawah. Maka diterangkan apakah itu mijan perisai? Hajafah. Hajafah digunakan untuk perisai yang diperbuat daripada kulit. Autursin ataupun perisai yang diperbuat daripada besi. Wakilahuma dzu saman, dan kedua-dua ini termasuk daripada benda yang berharga. Maka kalaulah mencuri, maka akan dipotong tangannya. Jelas ke jelas? 4,404 yang ni kita tidak terjemahkan. Sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdatu bin Sulaiman wa Humaid bin Abdurrahman Tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdurrahim bin Sulaiman Tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Usama kullum an Hisham bi hadzal isnad nahwa hadits Ibn Numair an Humaid ar-Ru'asi wa fi hadits Abdurrahim wa Abi Usama wa huwa yawma idzin zu saman. Perisai pada zaman tersebut adalah sesuatu yang mahal dan dianggap sebagai bernilai. Sebab dia tak boleh guna kualiti murah, sebab nak menjadi perisai daripada tusukan pedang dan seumpamanya. Mungkin perisai zaman kita adalah seperti baju kalis peluru, vest kalis peluru dan seumpamanya. 4,405 baca sanad dia. Maka daripada ini dalil untuk Imam Abu Hanifah. So kita nampak Imam Abu Hanifah sebut 1/4 dinar
ataupun 3 dirham. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala sesungguhnya Nabi SAW qata'a telah memotong sariqah, tangan seorang pencuri fi mijannin kerana dia telah mencuri satu perisai yang mana harganya salah satu darahim. Dan inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ini adalah yang kita nampak menunjukkan kepada dalil bagi Imam Abu Hanifah. Dia kata tak semestinya 1/4 dinar. Kalaulah 3 dirham, maka pun boleh potong tangan. Jelas ke jelas? Okey, riwayat berikut ni panjang, tapi sebenarnya lebih kepada sanad rantaian perawi. Lebih kepada sanad rantaian perawi. Maka 4,406. Sekejap. Okey, kita baca riwayat ini, tapi kita tidak terjemahkan sebab ianya dipenuhi dengan sanad rantaian perawi. Wabi ilayhi qala wadatsana Qutaibah wa ibn Rumhin an al-Layth bin Sa'd tawil wabi ilayhi qala wadatsana Zuhair bin Harb wa ibn al-Musanna qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan tawil wabi ilayhi qala wadatsana ibn Numair qala hadatsana Abi tawil wabi ilayhi qala wadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir kullu man Ubaidillah tawil wabi ilayhi qala wadatsani Zuhair qala hadatsana Ismail ya'ni ibn Ulayyah tawil wabi ilayhi qala wadatsani Abu Rabi' wa Abu Kamil qala hadatsana Hammad tawil wabi ilayhi qala wadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية تحويل وبه قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة تحويل وبه قال وحدثنا ابن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية تحويل وبه قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمهي وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمن 3 دراهم. Maka Nabi pernah memotong tangan seseorang yang mencuri perisai yang mana harga perisai itu 3 dirham. Dan ini adalah dalil bagi para ulama Hanafi, Imam Abu Hanifah, yang mana mereka mengatakan kadar 3 dirham pun boleh untuk menjatuhkan hukuman potong tangan. Tapi mazhab Syafi'i 1/4 dinar. Lebih kurang 300 lebih pada zaman kita. 4,407 baca sanad dia. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Tapi bukanlah maksudnya sebiji 2 biji telur, tapi pada jumlah yang melebihi 1/4 dinar. Semoga Allah melaknat pencuri telur lalu menyebabkan tangannya dipotong. Wa yasrikul habal ataupun pencuri tali dalam jumlah yang besar dan banyak melebihi 1/4 dinar lalu dipotong tangan dia. Maka Allah melaknat pencuri. Maka moga-moga kita dijauhkan daripada sikap mengambil, mencuri, menganiaya hak orang lain dan seumpamanya. Riwayat seterusnya 4,408. Baca sanad dia. Insaraka hablah, jika dia mencuri tali ataupun sekiranya dia mencuri telur. Bab yang seterusnya, bukan, kita tak sambung dulu bab, kita nak melihat kepada baris yang keempat catatan Imam Nawawi. Bayanu ba'di syurutil qata', sebahagian daripada syarat-syarat dalam memotong tangan. Maka dia bukanlah curi sebiji 2 biji gula-gula kena potong tangan, tidak. Dia ada syarat yang ketat dalam untuk menjatuhkan hukuman. Selain daripada ianya berlaku bila ada pengakuan ataupun ada saksi yang dipercayai yang menjadi saksi berlakunya kecurian tersebut. Maka berkata para ulama, antara syaratnya adalah al-hirz. Al-hirz bermaksud tempat yang selamat. Maka tidak ada pemotongan tangan kecuali pada seseorang yang mencuri daripada tempat yang selamat. Daripada tempat yang selamat. Dan apakah yang dikira tempat yang selamat? Wal mu'tabaru fihi, diambil kira, diambil ibrah adalah fima addahu ahlul urfi, bahawa apa-apa tempat yang dikira sebagai tempat yang selamat oleh penduduk setempat. Maka ini adalah antara syarat dia. Wa mala, adapun sesuatu yang diambil daripada tempat yang tak selamat, maka tidaklah dicuri. Contohnya diletakkan
apa barang dia dekat sebelah tempat dia tidur. Contohnya dia tidur di atas katil dekat tempat terbuka dalam masjid lah contoh. Dia letakkan handphone sebelahnya begitu sahaja. Maka itu tak dikira sebagai tempat yang selamat. Terus baca 4409 bab yang baru berkenaan hadis-hadis berkenaan qat'is sariqis syarif wa ghairi, bahawa tangan orang yang berkuasa, asy-syarif bermaksud orang yang berkuasa, orang yang berkedudukan, orang yang ada jawatan, maka tangan mereka pun akan dipotong, wan nahyi, dan larangan daripada Nabi, anis syafa'ah, daripada memberi pertolongan, memberi syafaat pada perkara-perkara yang berkenaan tentang hudud, yang berkenaan tentang perintah Allah, pada kesalahan-kesalahan yang Allah telah tetapkan. Maka tak boleh tolong, tak boleh untuk memberi syafaat bila seseorang itu telah sabit kesalahan dia. Jelas ke jelas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apakah maksud haram untuk menolong dan memberi syafaat? Baris yang keempat daripada bawah. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala telah menyebut pada hadis-hadis yang bakal kita baca, an-nahyi anis syafa'ati fil hudud, bahawa dilarang untuk memberi syafaat berkenaan tentang hak-hak hukuman yang Allah telah tetapkan. Wa anna dhalika, dan orang yang suka memberi syafaat, menolong orang yang melakukan kesalahan dan telah ditetapkan hukuman, maka ianya adalah sebab kebinasaan Banu Israel. Wa qad ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahawa haram memberi syafaat. Syafaat bermaksud memberi pertolongan pada perkara yang berkenaan tentang hudud setelah aduan tersebut sampai kepada pemerintah, berdasarkan hadis yang kita baca. Wa ala annahu yahrum at-tashfi' fihi fa amma qabla bulughi, sebelum daripada berita itu sampai kepada pemerintah ataupun qadi, maka dibenarkan untuk memberi syafaat, dibenarkan untuk memberi pertolongan sebelum kes itu sampai kepada pemerintah. Jelas ke jelas? Terus daripada Aisyah, kebanyakan hadis dalam bab ini adalah kisah tentang Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, yang merupakan antara orang yang mempunyai keturunan yang tinggi di kalangan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Okey. Maka daripada Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya orang Quraisy telah menjadi cemas dan risau. Sya'nul mar'ah, berkenaan tentang seorang wanita daripada kabilah Makhzum. Makhzum ini keluarga Abu Jahal. Allati sarakat, yang telah mencuri. Maka mereka pun berkata, man yukallimu fiha, siapakah yang boleh untuk slotop ataupun untuk berbicara berkenaan tentang kes ini kepada Nabi SAW. Nanti kita akan baca hadis apakah maksud wanita ini mencuri, dan kemudian wanita ini bertaubat dengan taubat yang sangat baik. Maka mereka pun berkata, wa man yashtari'u alaih, tidak ada yang berani untuk berkata apa-apa kepada Nabi kecuali hanya Usamah yang merupakan kekasih hati Nabi SAW. Fakallamahu Usamah, maka Usamah telah menyampaikan hasratnya kepada Nabi agar dimaafkan hukuman wanita yang telah mencuri daripada kalangan orang-orang yang mempunyai kedudukan daripada kalangan masyarakat Quraisy. Maka Nabi SAW marah. Sabda Nabi, atashfa'u, adakah kamu memberi syafaat, memberi pertolongan pada salah satu daripada had-had ketetapan Allah? Thumma qama, kemudian baginda telah bangun berdiri, fakhtataba, lalu menyampaikan khutbah seraya berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina qablakum, hanya sahaja telah binasa orang-orang sebelum kamu, annahum kanu idza saraka fihim syarif, sesungguhnya apabila ada yang mencuri daripada kalangan orang yang berkedudukan daripada kalangan mereka, tarakuh, mereka biarkan. Wa idza saraka fihim ad-dhaif, dan apabila ada yang mencuri daripada kalangan mereka yang lemah, aqamu, mereka tetapkan hukuman had ke atas orang tersebut. Maka maksudnya mereka pilih orang yang kaya, mereka tak jatuhkan hukuman potong tangan, orang yang miskin mereka lakukan. Sabda Nabi, wa aymullah, demi Allah, law anna Fatimah, kamu menyebut tentang Fatimah binti Qais. Sabda Nabi, sesungguhnya kalaulah Fatimah anakku sendiri, anak Nabi, dia ada mencuri, laqata'tu yadaha,
anakku sendiri pun aku akan potong tangan dia. Kerana ini adalah ketetapan daripada Allah. Wa fi haditsin rumhin innama halakal ladzina min qablikum. 4410 baca sanad dia. Panggil Kak Safi. Daripada Aisyah isteri Nabi SAW, sesungguhnya Quraisy telah menjadi risau, telah menjadi ahamma, telah menjadi risau dan cemas. Kenapa? Berkenaan tentang kes seorang wanita yang telah mencuri pada zaman Nabi SAW. Wanita ini dikenali sebagai Fatimah binti Qais fi Ghazwatil Fatah, dan kes ini dibawa kepada Nabi pada pembukaan kota Mekah. Faqalu, maka mereka pun berkata sesama sendiri, siapakah yang boleh bercakap tentang wanita ini kepada Nabi supaya Nabi tidak jatuhkan hukuman kepadanya. Faqalu, mereka pun berkata, wa may yashtari'u alaih, siapakah yang memberani untuk melakukannya kecuali hanya Usamah bin Zaid yang merupakan hibbu Rasulillah, orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Fa'utiya biha Rasulullah, maka Usamah telah datang kepada Nabi, fa'utiya biha Rasulullah, maka dibawakan wanita yang telah mencuri itu di hadapan Nabi. Fakallama fiha, maka telah berkata berkenaan tentang wanita ini Usamah bin Zaid. Fatalawwana wajhu Rasulillah, maka telah berubah warna wajah muka Nabi SAW. Maka baginda bersabda, Nabi menjadi marah. Nabi bersabda, atashfa'u, adakah kamu nak memberi pertolongan berkenaan tentang hukuman daripada hudud, daripada hukuman-hukuman yang Allah telah tetapkan? Maka Usamah pun menyesal, lalu dia berkata, istaghfirli, mintalah pengampunan untukku wahai Rasulullah. Falamma kana al-ashi, apabila masuknya waktu petang, Nabi SAW telah bangun dan berdiri di atas mimbar, maka baginda telah memuji Allah dengan pujian yang selayaknya untuk Allah, bima huwa ahluh. Summa qala, kemudian baginda bersabda, amma ba'du, setelah selesai daripada hamdalah memuji Allah, maka Nabi bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, hanya sahaja telah binasa orang-orang yang sebelum daripada kamu, annahum kanu idza saraka fihimus syarif, apabila orang-orang yang berkedudukan mencuri daripada mereka, mereka biarkan, mereka tak jatuhkan hukuman. Wa idza saraka fihimud dhaif, apabila yang miskin mencuri, maka mereka menjatuhkan hukuman had ke atas mereka. Wa inni walladhi nafsi biyadih, maka apa sabda Nabi, dan sesungguhnya aku demi zat yang nyawaku berada dalam genggaman Allah. Kamu menyebut tentang Fatimah binti Qais, sabda Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammad, kalaulah anakku sendiri Fatimah binti Muhammad sarakat, ada mencuri, laqata'tu yadaha, nescaya tangannya pun aku potong. Nak menunjukkan ketegasan Nabi dalam menjalankan hukuman dan perintah-perintah Allah. Summa amara, kemudian baginda telah memerintahkan untuk wanita tersebut yang telah mencuri, faquti'at yaduha, maka telah dipotong tangan dia. Jelas ke jelas? Okey, riwayat yang seterus ini menerangkan apakah maksud wanita ini mencuri. Maka sebenarnya wanita ini dia suka pinjam barang. Lalu bila pinjam dia tak pulang. Macam kadang-kala berlaku kat madrasah. Daripada tahun pertama dia pinjam sampailah tahun ke-7 nak habis dah, contoh. Dia tak pulang-pulang lagi barang tu. Tapi dia bukan sekadar tak pulang, dia menafikan yang dia ada pinjam barang tersebut. Maka dia mencuri. Lama-kelamaan menjadi banyak-banyak benda yang dia melakukan begitu. Padahal dia daripada kedudukan, daripada orang-orang yang baik keturunan dia. Tapi inilah menunjukkan kepada kita, kadangkala manusia bila dah terbiasa, maka dia suka untuk meninggalkan sesuatu perkara yang Allah tak suka. Terus, baca sanad dia. Belum habis lagi ya. Qala Yunus, baca. Aisyah berkata, fahasunat taubatuha, wanita yang tangan dia kena potong ini dia telah bertaubat dengan sangat bagus. Ba'du, setelah tangannya dipotong. Wa tazawwajat, bahkan dia telah berkahwin. Wa kanat ta'ti, dan dia kerap mendatangi Aisyah. Ba'da dzalika, setelah daripada itu. Fa arfa'u hajataha, maka kata Aisyah, aku ada menyampaikan keperluannya kepada Nabi SAW bila dia ada tanya soalan dan seumpamanya. 4411 baca sanad dia.
Maka ada seorang wanita daripada Banu Makhzum. Banu Makhzum adalah kabilah Abu Jahal. Dalam kitab sirah Nurul Yakin disebutkan bahawa Quraisy mempunyai lebih daripada 14 pecahan keluarga yang dipanggil Banu, dan antaranya adalah Banu Makhzum yang merupakan keluarga Abu Jahal. Maka seorang wanita daripada Banu Makhzum telah mencuri. Fa'utiya bihan Nabi, minta maaf. Kanat imra'atun, maka adalah seorang wanita daripada kabilah Makhzum, tasta'iru, dia kerap meminjam al-mata', barang-barang, wa tajhadah, dan dia mengingkari dan menafi barang tersebut dia pinjam. Dia kata itu milik dia. Maka bila dibawa aduan ini kepada Nabi dan dia pun ambil benda yang bernilai, maka Nabi telah memerintahkan dengan dipotong tangan dia. Fa'ata ahluha, maka keluarganya telah datang bertemu dengan Usamah bin Zaid. Fakallamu, dan mereka telah berbicara kepada Usamah. Maka Nabi SAW pun bersabda apabila Usamah datang pujuk Nabi. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama dengan hadis Lais dan juga Yunus. 4412 baca sanad dia. Seorang wanita daripada Banu Makhzum telah mencuri. Fa'utiya bihan Nabi, maka dia telah dibawa kepada Nabi SAW. Fa'azat, maka wanita ini telah meminta perlindungan, meminta syafaat, meminta pertolongan kepada isteri Nabi, Ummu Salamah. Maka baginda pun bersabda, wahai Ummu Salamah, lau kanat Fatimah tu, kalaulah yang mencuri ini anakku sekalipun, Fatimah, yang merupakan antara anak yang paling Nabi sayang, maka sabda Nabi, itu pun aku tetap memotong akan tangannya. Fakuti'an, maka akhirnya dipotong tangan wanita tersebut dan dia bertaubat dan menjadi taubat yang sangat baik. Terus 4413 baca sanad dia. Ini berkenaan tentang hukuman bagi orang yang berzina pula. Terus 4413. Daripada sahabat Nabi Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, khudhu anni, ambillah pengajaran ini daripadaku, ambillah daripadaku, ambillah daripadaku. 3 kali Nabi sebut, nak menunjukkan kepentingan riwayat ini. Sabda Nabi SAW, faqad ja'alallah, maka Allah telah menetapkan untuk mereka-mereka yang melakukan zina, iaitu mereka telah ada hukuman dia. Maka apakah hukuman dia? Sabila, terjemahan biasa jalan, di sini diterjemahkan sebagai hukuman dia. Maka apakah hukuman bagi orang yang berzina? Al-bikru bil-bikri. Kalaulah seseorang itu dia berzina dalam keadaan dia masih lagi belum berkahwin, maka mereka akan jaldumi'ah, akan disebat dengan cemeti 100 kali, wa nafyu sanah, dan akan dibuang negeri selama setahun. Wasayyibu bisayyib, dan seorang yang mana dia telah berzina dalam keadaan sayyib, dalam keadaan telah berkahwin, maka hukuman dia adalah dicemeti 100 kali dan kemudian direjam. Maka dalam hadis ini menerangkan kepada kita ada 2 hukuman bagi setiap jenayah, sama ada dah berkahwin ataupun belum. Kita baca dulu riwayat 4414, yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wabila qala wadatsana Amr bin Aqid qala sana Usyaimun qala akhbarana Mansur bihadzal isnadi mislah. Jom kita lihat pada ayat pada baris yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada penghujung baris yang kedua, wa ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahawa wajib hukuman bagi orang yang melakukan zina, bagi orang yang melakukan zina. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang belum berkahwin maka akan disebat, yang dah berkahwin maka akan direjam sampai mati, sampailah dia meninggal dunia. Al-jam'u bainal jildi war rajam, adakah boleh menggabungkan hukuman seperti dalam hadis sebatan dan buang negeri, ataupun Allahumma salli, sebatan dan juga rejam sampai mati, adakah boleh digabungkan? Maka pada baris yang kedua 45 maka dibawakan penjelasan di sini. Maka waqtalafu fi jaldi sayyib ma'ar rajam, maka berkenaan tentang 2 hukuman. Kalaulah seseorang itu dah berkahwin, hadis tadi kita baca menyebut sebatan bersama dengan rajam.
Maka ada yang mengatakan yajibul jama', wajib untuk melakukan sebagaimana hadis sebut, menggabungkan di antara rejam dan juga di antara cemeti. Jelas ke jelas? Dan ini pendapat siapa? Sayyidina Ali, Hasanul Basri dan juga sebahagian daripada para ulama Syafi'i. Wa qala jamaahirul ulama, majoriti para ulama menyebut hukuman dia hanyalah satu. Kalaulah rejam, maka hanya rejam. Dan begitulah seumpamanya. Terus baca sanad 4415. Dah berapa dah jam? Berapa? Oh, 10. Baca lagi. Daripada sahabat Nabi, riwayat Nabi kurang sama. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanan Nabi adalah baginda Nabi SAW idza unzila alaihi wahyu, apabila turun ke atas baginda wahyu, kuriba lidzalika wa tarabbada. Kuriba, maka telah berubah keadaan Nabi SAW. Kedua-dua perkataan ini lebih kurang sama, kuriba dan tarabbada. Pada baris yang ketiga daripada hujung catatan Imam Nawawi pada muka surat ini, maksudnya adalah kuriba wa tarabbada ay illatuhu, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad warrabadu taghayyurul bayadu ila sawad. Berubah keadaan Nabi. Wa tarabbada, dan telah berubah warna wajah Nabi SAW. Maka keadaan Nabi nak menunjukkan kepada kita beratnya wahyu yang Nabi SAW terima. Maka telah diturunkan pada satu hari kepada Nabi SAW wahyu. Faluqiyah, maka telah berlaku keadaan tersebut kepada Nabi. Falamma suriya, apabila hilangnya keadaan tersebut daripada Nabi, berakhirnya wahyu, menunjukkan berakhirnya wahyu. Maka baginda pun bersabda, khudhu anni, ambillah peringatan ini daripadaku. Qad ja'alallah, sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk mereka yang melakukan zina jalan hukumannya. Maka apakah hukuman dia? As-sayyibu bis-sayyib wal bikru bil bikr. As-sayyibu jaldu mi'ah, orang yang telah berkahwin apabila berzina, maka dia akan dicemeti 100 kali dan kemudian dia akan direjam dengan batu. Wal bikru, sementara yang masih lagi belum berkahwin, maka hukuman dia adalah 100 kali sebatan dan kemudian akan dibuang negeri. Nafyu sanah, dibuang negeri selama setahun. 4416. Baca sanad dia. Maka dalam hadis ini pun tetap menggabungkan hukuman seperti hadis-hadis sebelum ini. Al-bikru, yang masih belum berkahwin jika melakukan zina, yujlad, akan dicemeti dan dibuang negeri. Wa yunfa, dibuang negeri. Bila? Berapa lama? Selama setahun. Wasayyib, yang dah berkahwin apabila berzina, yujlad, akan dicemeti dan juga direjam sampai mati. Dan tak disebutkan dalam hadis ini perkataan sanah dan tidak pula mi'ah. Riwayat baca baris yang kedua, 4, 6, 7 daripada bawah. Maka apakah maksud bakirah dan juga sayyib dalam kes zina ini? Maka kata Imam Nawawi, annal muradu bil bikri minar rijali wan nisa man lam yujami' fi nikahin sahih. Maka dia tidak pernah bersetubuh dalam mana-mana pernikahan yang diterima, yang sahih. Itu satu, dia belum berkahwin. Yang kedua, dia mestilah merdeka. Yang ketiga, dia baligh. Dan yang keempat adalah dia berakal. Maka kalaulah empat-empat syarat ni ada dan dia berzina, maka dia akan maka dia tidak dijatuhkan hukuman mati sebab dia bakirah. Bererti kalaulah sayyib, maka dia telah berkahwin. Jelas ke jelas? Terus baca sanad dia. Maka Nabi Umar bin Khattab telah berkata dalam keadaan dia telah sedang duduk di atas mimbar Nabi SAW, maka dia telah berkata, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran. Wa anzala alaihi alkitab, dan Allah telah menurunkan kepada Nabi Al-Quran.
fakana, maka di antara ayat yang pernah diturunkan ke atas baginda adalah ayat rejam. Tapi ayat tu dah tak dibaca, dimansuhkan bacaannya, namun masih dikekalkan akan hukum dia. Dan juga apa maksud ayat tersebut. Maka pada baris yang pertama, apakah ayat yang pernah diturunkan namun kemudiannya tidak lagi dibaca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey, baris yang pertama. Maka ayat tersebut adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjimuhumal battah. Apabila seorang lelaki dan wanita yang telah berkahwin, mereka berdua melakukan zina, maka hendaklah direjam kedua mereka dengan pasti. Maka ayat ini telah dimansuhkan. Wa hadza mimma nusikha lafzuh wa baqiya hukmuh. Bacaannya telah dimansuhkan namun hukumnya masih dikekalkan. Sebab itu Umar bin Khattab terangkan, ayat ini masih lagi diamalkan hukumnya, namun tidak lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah mana tadi? Namun ayat tersebut tidak lagi tidak lagi dibaca, dimasukkan bacaan dia. Sebab itu kata Umar, qara'naha, kami pernah baca ayat ini pada zaman Nabi, wa wa'ainaha, dan kami telah menghafalnya, wa aqalnaha, dan kami memahami maknanya. Maka Nabi SAW pernah merejam, wa rajamna ba'dah, dan kami juga pernah merejam selepas kewafatan baginda. Fa'akhsha, maka kenapa Umar bin Khattab tegaskan tentang ini? Kata Umar, kerana aku khawatir in tala bin nasi zaman, apabila telah berlalunya tempoh yang lama ke atas manusia, maka ada orang yang berani berkata, ma najidur rajam fi kitabillah, kami tak jumpa pun ayat tentang rejam di dalam Al-Quran. Dan zaman kita banyak orang yang berkata begini. Fayadillu, maka orang yang berkata begitu akan sesat kerana dia meninggalkan salah satu daripada kewajipan yang Allah telah turunkan. Wa inna rajma fi kitabillah, dan sesungguhnya ayat rejam ada di dalam Al-Quran, hakun, dan ianya adalah benar, ala man zana, ke atas orang yang melakukan zina, idza ahsana, apabila dia telah berkahwin, sama ada daripada kalangan lelaki dan wanita. Idza qamatil bayyinah, maka akan jatuh kepadanya hukuman rejam apabila adanya saksi, au kanal habal, ataupun berlakunya kehamilan, awil i'tiraf, ataupun adanya pengakuan. Maka dalam riwayat ini nak menerangkan kepada kita 3 situasi bahawa dijatuhkan hukuman rejam. Bila ada saksi, maka saksinya mestilah 4 orang lelaki yang adil. Yang kedua, mengandung. Berkenaan mengandung ini kita akan baca sebentar lagi. Dan yang ketiga, bila adanya pengakuan. Zaman Nabi, rejam yang berlaku semuanya disebabkan pengakuan. Sebab bukan senang nak ada 4 orang saksi yang melihat sesuatu zina berlaku. Maka berkenaan tentang mengandung, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9. Pada baris yang ke-9, kata Imam Nawawi, wa ammal habal, adapun bila berlakunya mengandung tanpa adanya saksi dan pengakuan, maka ini adalah pandangan pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahawa beliau menyebut adanya had apabila seseorang itu mengandung dalam keadaan tidak ada suami ataupun tidak mempunyai tuan. Maka bagaimana dia boleh mengandung? Maka dijatuhkan hukuman kerana dia telah berzina sebab dia tidak ada suami. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya 4418, yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilay qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zaid bin Harb wa Ibn Abi Umar qalu hadatsana Sufyan an Az-Zuhri bi hadzal isnad. 4419, yang ini berkenaan tentang pengakuan, bahawa adanya pengakuan zina pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, iaitu Abu Hurairah, telah datang seorang lelaki daripada kalangan umat Islam kepada Nabi SAW sedang baginda di dalam masjid. Fanadah, maka lelaki ini memanggil Nabi. Maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, inni zanaitu, sesungguhnya aku telah berzina. Dia membuat pengakuan. Maka Nabi pun telah memaling wajah Nabi daripadanya. Sebab Nabi nak bagi dia peluang supaya dia tak perlu untuk berkata apa-apa dan dia bertaubat. Fatanaha, maka dia telah pergi kepada arah wajah Nabi yang lain. Maka dia berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina.
Maka Nabi berpaling daripadanya sehingga hatta sana, sehingga dia telah mengulangi pengakuan tersebut di hadapan baginda sebanyak 4 kali. Falamma syahida ala nafsih, apabila dia telah membuat pengakuan sebanyak 4 kali bahawa dirinya telah berzina, da'ahu Rasulullah, maka Nabi panggil dia seraya bertanya, adakah betul? Adakah kamu seorang yang gila? Maksudnya kalau gila, tak adalah hukuman. Dia berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, adakah kamu sudah berkahwin? Dia pun berkata, ya. Maka Nabi SAW pun menjatuhkan hukuman sabda Nabi kepada para sahabat, izhabu bih, pergilah membawa orang ini yang telah mengaku dia berzina, farjumuh, maka rejamlah ia. Faqala Ibn Shihab, berkata Ibn Shihab, maka telah berkata seseorang yang telah mendengar hadis daripada Jabir bin Abdullah, maka beliau berkata, iaitu Jabir, fakuntu fi man rajamah, aku adalah termasuk orang yang merejam lelaki tersebut, maka kami telah merejamnya di tempat solat. Musalla bermaksud tempat solat hari raya. Kami telah merejamnya di situ. Falamma adlaqathu al-hijarah, maka apabila menyentuh dia, terkena dia batu, maka dia telah cuba melarikan diri, maka kami telah menangkapnya di Harrah. Harrah adalah nama tempat, dan kami telah merejam dia sampailah dia meninggal dunia. Riwayat seterusnya ada 3 riwayat, yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Qala Muslim wa rawahu al-Laits aidan an Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir an al-Mishab bin bihadha al-isnad mislah 4421. Wa bi ilay qala wadathni Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri bihadha al-isnad aidan wa fi hadithihima jami'an qala Ibn Shihab akhbarani man sami'a Jabir ibn Abdullah kama dzakara Uqailun. 4422. Wa bi ilay qala wadathni Abu Tahir wa Hamalat bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus Tawil. Wa bi ilay qala wadathni Sakun Ibrahim qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar wa Ibn Jurayj kulluhum an az-Zuhri an Abi Salamah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa riwayat Uqail an az-Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Dah apa dah jam? Okey, insya-Allah kita akan sambung balik pada jam 12 insya-Allah. Kita akan sambung balik pada jam 12 insya-Allah.